Masih lagi membicara ataupun dalam fasal yang ketiga. Yang pertama, Islam itu agama fitrah, satu. Yang kedua, pengenalan dia tu. Kita dah lepas dah habis dah. Sama ni. Daripada ikut selalu dah boleh, mampu dah. Sikit-sikit jadilah. Jadi malam ni yang ketiga, pasal yang ketiga, bab yang ketiga. Dalam bab yang ketiga ini ada 5. Pertama kali, kepentingan akidah sudah kita baca dah baru lepas 13. Malam ni bagaimana dia nak membentuk. Bentuk itu bentuk apa? Nak bentuk diri seseorang tu. Seseorang tadi macam mana dibentuk dengan akidah. Baru boleh mampu. Malam ni kita nak baca, nak pingan tu lah. Iaitu membentuk diri manusia dunia dan akhirat. Dunia kata dunia ni fana. Akhirat artinya baqa. Sini sementara, baqa artinya kekal. Akan kita bincang sekarang ni. Jadi artinya ialah bagaimana nak bentuk manusia. Ini isu yang paling panas sekali nak bentuk manusia. Contohnya ialah dalam keadaan 3-4 hari dalam minggu ni, bagaimana manusia tu, nampak? Beriman tu macam mana? Okey, tak lagi boleh kita bincang. Cuba dengar dulu. Kita baca. Ya, kita teruskan. Membentuk diri manusia di dunia dan di akhirat. Dua-dua sekali. Kalau kita faham betul-betul, memahami betul diri manusia, hal orang kita jangan pedulikan. Tapi ikhwah muslimin kena. Tak boleh lari. Saudara Islam kena ada. Tapi bentuk diri sendiri kena, itu tidak boleh dinafikan. Kita tak boleh bentuk orang kalau diri kita sendiri kita tak bentuk. Kita tidak boleh menentukan hak ataupun nasib orang lain. Tapi kita membentuk diri kita, hak nasib kita selepas dimatikan ataupun dibawa masuk ke dalam liang kubur. Tiap orang akan merasa benda ni, iaitu masuk melalui proses kematian, tak kira di mana saja. Jadi bagi bentuk manusia ini, inilah nak bentuk manusia. Bagaimana manusia tu nak ambil peluang? Sebab di alam dunia ni, yang kata dunia ni sementara fana, maknanya kita akan tinggal pada dunia ni. Dunia ni akan musnah. Tapi kita akan pergi ke tempat yang kekal. Ketika itu fitnah akan berlaku. Itu yang kita ada baca. Yang Nabi pesan baca dalam tahap akhir tu, min fitnatil mahya wa mamat. Fitnah hidup dan mati. Nabi tak sebut min fitnatil mahya saja. Tapi Nabi sebut dua sekali. Min fitnatil mahya wa mamat. Fitnah hidup dan mati. Masa tu tak boleh buat apa dah. Yang tinggal adalah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita disiksa di dalam alam kubur. Ini fitnah. Kita tinggal anak-anak yang tidak soleh misalnya. Kita tinggal harta-harta yang tidak dijariahkan. Kita tinggal apa-apa benda pun. Kecuali 3 perkara ya. Yang pertama amal kita. Yang kedua anak yang soleh. Dan yang ketiga ialah semua orang tahu sendiri. Mesti ada. Sehingga kita tahu sedekah jariah ataupun dia sebut ilmu yun tanpa ambil. Kalau kita ada ilmu kita mengajarlah. Mengajar bukan nanti mengajar macam ni saya dapat pahala, tidak. Dapat pahala ialah
Kita ajaklah ilmu yang berkebajikan hingga dunia dan akhirat. Contohnya jadi guru. Contohnya jadi berbagai-bagai. Semua. Ilmu yun tak ambil. Jangan ajak orang jadi jahat dah. Jadi malam ni membentuk diri manusia. Saya buka luas, iaitu kita tak usah nampak skop kita luas tak Tuhan lah terutama. Tapi kita skop kita diri kita. Seorang manusia yang hidup di dunia sebagai darul fana. Negeri tempat ni adalah akan binasa. Tak binasa lah, binasa arti hancur. Senang ya, kita ambil bahasa kita. Bahasa orang Kedah. Orang Pulau Pinang, bahasa orang Perlis. No. Bahasa hukum belah kita ni dia kata hancur, habis. Berkecai, habis. Faham tak? Dunia ni akan hancur. Jangan tanya saya macam mana hancur. Macam mana berkecai. Tetapi sebelum hancur terakhir, kita dulu. Hari ni ramai yang masuk ke alam kubur. Ataupun barzakh. Alam tu dah ramai dah pergi dah. Tubuh batu. Kan ada batu kan. Saya pun anak saya pun pergi juga. Saya tak pergi. Kita ingat kita pergi atau anak bilu. Alhamdulillah semua kehendak Allah. Kita tak tahu yang tahu hanya Allah. Baik. Menentukan benda ni. Sabar. Ya. Lah ni kita ada di alam, di tempat dia panggil fana. Fana artinya binasa. Binasa kita. Semua binasa. Yang kita buat apa semua akan binasa. Tapi dunia ni pun binasa. Menjadi seorang mukmin dan muslim, dan hidup di akhirat sebagai darul baqa. Dunia darul fana, akhirat darul baqa. Kalau boleh ingatlah bahasa ni, ini bahasa Quran. No, kalau kita mengaji agama, tak kira lah siapa pun anak angkat saya, walaupun dia asalnya bukan orang Melayu ke orang ni, tapi boleh. Kalau boleh ingatlah. Perlu sangat ingat. Darul fana wa darul baqa. Sebab ini Quran. Ini ayat Quran. Bukan direka oleh Nabi. Makna darul fana, makna tempat ni. Dar artinya negeri. Dar, negeri. Nah, negeri ini negeri fana. Fana dunia. Dunia mana hancur, akan binasa. Baqa kekal, negeri yang kekal abadi. Ya. Maka dua bahasa ni harus kita ingatlah. Kalau boleh masa kita doa, kita minta doa apa semua, masuk bab ni ada, baik. Hendaklah membentuk diri, bentuk diri mak tadi dia punya motif di awal kan. Hendaklah membentuk diri mereka, diri kita, dengan iman dan Islam. Iman Islam. Iman saja, Islam tak ada, tak pakai, tak guna, tak digunakan, tak ambil kesempatan, rugi dia. Islam saja pun tak boleh. Iman dan Islam. Sebab Islam itu adalah daripada Allah. Yang berasaskan akidah yang sahih. Mana akidah yang betul. Kita dengan silap, nanti kita sedih.
Sedihlah kita silap. Kadang-kadang kita contoh ni. Saya nak boleh contoh. Macam saya sendiri. Anak saya meninggal koma 5 hari. Saya kena menangis ke, saya kena buat. Kalau biar di sinilah hadis Nabi SAW. Okey, siapa yang mampu dia mampu redha, makna menyerah balik kepada Allah SWT, ketika itu Allah SWT mengangkat kedudukan dia. Dia tak mahu tuan-tuan lah. Cuba yang bukan beriman. Dia mahu lah. Sampai panggil orang kaya dah. Ada panggil orang kaya. Satu bas panggil orang kaya. Upah. Betul ya. Satu bas. Dia tidur kaya ke dalam. Walau dia pun tak kaya, dia bubuh pak. Hati lah, kaya. Maaf. Tak apa, dia pun punya lakum dinukum waliyadin. Yang pastinya ialah kita terima. Redha itu penting. Baik. Di sinilah akidah seseorang. Kalau akidah tanpa ilmu pelajaran, akidah yang betul sahih, tanpa sahih ni, apa sudah jadi? Tentu kita menyalahkan mana-mana pihak. Kita kata itulah, kita katakan inilah. Walhal matlamat dia ialah, fokus kita ialah bagaimana kita datang daripada Allah. Saya doa tadi, kita akan dikembalikan kepada Allah. Kita akan balik. Ya ayya nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fuli jannati. Nampak? Dari sahabat depan kau 120 berapa mati, sampai terbang salju lagi. Betul ke? Betul. Allah boleh buat. Allah boleh bagi hidup. Allah boleh bagi mati sesiapa pun. Nampak? Tak kira siapa pun. Sama ada dia mati dalam bentuk iman atau mati dalam bukan bentuk iman. Itu terpulang kepada kita yang memilihnya. Kita jangan silap. Kalau kita kata Tuhan letakkan kita macam tu, perangai begitu begini, tetapi pilihan kita tak betul, tetap tak betul. Pilihan kita betul, tetap sebab itu memilih. Nak memilih mesti berasaskan kepada akidah yang sahih. Akidah yang sahih ialah mereka yang sentiasa melihat Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang berlaku. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa. Allah tahu apa saja nak. Nampak? Betul ke ni? Itu belum masuk beriman kepada Rasul, belum masuk beriman kepada kitab, belum masuk beriman kepada para malaikat. Tuan-tuan ni. Ni kita dalam rumah Allah ni. Penuh malaikat ni. Bukan saya, Nabi beritahu, betul ke tidak? Kalau kita kata betul ke ni? Ini tak nampak pun. Nabi kata penuh dengan malaikat ni. Malaikat turun di majlis ilmu. Adakah kita yakin benda ini benar? Akidah yang sahih mesti tahu benda ni. Dia faham. Sebab itu dalam memilih akidah yang sahih ini, orang ni macam ni. Nilai dia dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai Tuhan mudah ya. Saya nak masuk sekarang juga. Nilai Allah ialah dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sayang, Allah kasih kepada siapa? Kepada orang yang bertaubat, orang yang bertaubat kepada Allah. Nampak? Wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang keadaan bersih di jiwa hati dia. Nampak? Bersih. Bersih di jiwa hati dia. Kita tak boleh lari fakta ni. Tak boleh. Kalau kita tak faham, tak boleh. Salah satu daripada ilmu tasawuf 10 fakta
banyak lagi, tapi dia ambil 10. Imam Ghazali sampai ambil 10 ayat. 10 salah satu daripada hubul jah wa hubud dunya. Nabi pesan dah siap itu. Kalau orang tu sayang, kasih akan kedudukan, kasih akan dunia, seolah-olah dia tak akan mati selama-lama. Ataupun dia nak bawa dunia ni boleh ke pergi semua, dia terpulang kepada ilmu akidah yang ada padanya. Tu ke mau dia buat kereta. Dia buat kereta kan, buat angkutan kan. Ini hari gila malam ni tadi pagi mula bakar. Bakar apa? Bakar kertas. Hentak pi, hentak apa? Hentak pi duit. Untuk belanja di sana. Kita mana ada? Semayang tak kena duit Mana semayang nak duit? Ni kita bayar yuran ke apa? Ini bukan ni nak menghidupkan mak imarah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ila akhir ayat kama qasadaqallahul azim. Semua orang macam tu. No? Jadi malam ni kita masuk. Ini bermakna akidah merupakan asas paling utama sekali untuk membentuk diri manusia. Saya, tuan-tuan. Tapi kita boleh peringat antara satu sama, tak kira siapa pun. Nampak? Kalau kita tengok ni, orang Arab tu lebih baik ke dengan orang ajam ni? Memang Tuhan sebut, hormatilah orang Arab. Sebab orang Arab itu bahasa dia bahasa Al-Quran. Dia mengaji sikit, dia pandai lah. Kita nak mengaji bahasa Arab pula. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Al-Quran bilu'atil Arabi. Ketika tu Tuhan tak lihat siapa pun. Yang Tuhan lihat ialah hati-hati kita. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati kita bersih ke tidak yang tadi dia sebut? Bersih ke tidak? Telus ke tidak? Kita ikhlas ke tidak? Kita terima ke tidak? Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Hasad itu dengki. Nak lari, boleh lari daripada pakar. Sebab kita fitrah. Tak boleh lari. Boleh, mesti ada benda tu. Dengki. Macam mana yang kut ada bahasa baru. Yang Nabi pesan, innal hasadu ya'kulul hasanat. Hasad itu akan makan. Nampak? Ta'kulul hasad. Makan akan hasad kebaikan. Hasanat kebaikan. Kama ta'kulun nar, seperti makan kayu api itu, memakan kayu api, lama-lama habis gitu buaya. Sebab itu kita tengok kebersihan itu penting. Zahir dan batin, tambah batin lagi lah dalaman. Macam mana kita nak menzahirkan batin kita kepada Allah? Di luar boleh lah. Betul malam ni, siapa pun dengan hati. Di luar boleh lah. Kita buat ambil. Jumpa Pak Mentua ambil. Pak Mentua boleh lah. Pak Mentua kata, apa? Weh, betul menantu aku ni. Baru. Tak kau kenal ya. Masuk sebulan, 2 bulan. Dia ada pangkat. Dia ada peringkatnya. Peringkat tengah tahun. Peringkat setahun. Peringkat 1.5 tahun. Dia ada peringkat. Pasal apa saya kata? Ini dia orang depan. Orang depan ni sebagai kaunselor. Kaunselor dalam hal ini. Dia ada peringkat. Lama-lama Pak Mentua pun tak boleh. Mak Mentua bisik dia nampak mengaku dah. Nampak mengaku dah.
Masuk tengah tahun kata tu. Pasal apa? Pasal nak tunjuk baik. Pasal apa? Pasal dia buat benda yang tak betul. Kita ni tak payah je pergi tahu benda tu. Kita fikir ialah kita buat amalan kita diterima Allah. Itu ilmu yang ada pada kita. Itu akidah sahih. Akidah yang betul. Kita jangan fikir benda-benda lain lah. Cukup masa kita buat ibadat. Cukup masa pergi bekerja. Cukup masa kita tengok anak-anak kita. Dan cukup masa kita teruskan hidup kita di dunia. Kita jangan susah hati. Bab-bab lain tak masuk dalam hal ini. Nampak? Sebab itu ada hubul jah, hubul dunia, syarul kalam, syarul ta'am. Semua ada itu. Orang makan terlalu banyak. Makan banyak, kenyang. Kira makan ikut dia makan. Ngebi-ngebi. Apa? Yang pastinya ialah kita betul. Kita landasan yang tepat. Jangan kita begitu. Kita ingat lalunya orang yang tak betul dalam sahih akidah ni. Selalunya dia nampak orang semua tak betul. Jangan berhenti saya sebut malam ni. Dia selalu nampak orang tak betul. Akidah yang tak betul ada dekat dia. Mesti ada kesilapan ini. Nak betulkan balik ialah supaya kita sayang sesama manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi meneruskan di dunia ini, bagi mendapat habuan kita di dunia, bagi meraih habuan kita di dunia. Manusia yang ada di dunia beriman kepada Allah yang betul. Dia sayang kepada diri dia sendiri. Sebelum dia sayang diri orang, dia kena sayang diri dia dulu. Sebab dia tak mau dihukuman ataupun diseksa besok. Nampak? Tang sini telus. Apa dia? Tang sini ikhlas, tang sini kerana Allah. Sebab itu kalau dia sembahyang ibadat khususnya ini kerana Allah. Nampak? Mana boleh? Tak boleh. Benda tak boleh. Benda tak boleh tetap tak boleh juga. Betul kita ada ni. Ni. Ada akal. Akal mesti diisikan dengan pelajaran. Kalau pelajaran kita tidak mampu untuk menguraikan haban-haban kita di dunia, haban-haban kita selepas di dunia, ketika itu kita rugi kita. Itu yang khasirun. Khasirun Allah sebut dalam Al-Quran. Khasirun artinya orang yang rugi. Boleh? Rugi. Tu. Nampak? Bagi menjadikan diri manusia tadi untuk diri manusia, membentuk diri manusia seorang mukmin dan muslim. Mukmin dan muslim. Mukmin, orang mukmin. Kita dah baca doa tentang orang mukmin. Kita orang mukmin. Semua orang mukmin. Orang lelaki mukmin lah. Orang perempuan dipanggil mukminah. Mukminat, Muslim, muslimat, perempuan. Semua kita baik mau dah. Quran satu ya. Kenapa kita bermasalah sangat? Kenapa kita bermasalah sesama Islam? Sepatutnya dalam orang kita, di rumah kita sendiri, kita harus ada satu nikmat kasih sayang. Kita mengambil apa nikmat itu. Jangan sampai Allah ambil balik. Sebab di segi ilmu tauhid ini ataupun akidah ini, Allah SWT akan ambil balik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Tuhan azablah kita di dunia, sebab Allah azab kita tak pasan, Allah ambil nikmat tadi, iaitu nikmat sayang tu Allah ambil. Nampak? Allah ambil. Bila Allah tarik balik, kita tak rasa. Allah SWT Maha Adil. Nampak? Allah bagi laluan kita lagi. Allah bagi peluang lagi kat kita. Duduk di dunia. Hidup tu artinya duduk di dunia. Kenapa kita tidak memahami
Kenapa kita tak ambil peluang dalam al-aqidah yang sebenarnya? Sebab itulah puak-puak yang berlaku yang Nabi pesan 72, 73 semua, 72 disebut dari Rasulullah SAW. Semuanya masuk dalam neraka azab. 71, 72. Yang lain semua 71. Nampak? Siapa 71? Iaitu Yahudi dan Nasrani. Siapa aja 71? Kita 73. 72 masuk neraka azab. 72. Satu saja yang selamat, iaitu akidah yang sahih. Yang ni yang kita nak baca ni. Akidah yang sahih. Kita mengajilah. Saya yang mengajak daripada dulu sampai sekarang kita sifat 20. Kita punya mengaji sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu ta'ala lil awadil. Salah ke? Ada pendapat ulama kata kalau kita tak faham, kita masih dalam syak. Apa dia? Ragu-ragu. Itu adalah masih lagi kategori duk pegang. Pegang tahu tak? Pegang sama ada kufur ataupun. Tapi malam macam mana pun malam ni kita baca kitab ini, kita terus dengan soal akidah yang benar. Balik bagi tahulah di rumah, boleh kalau boleh dan boleh bagus-bagus ya. Nak bagi tahu di rumah soal akidah yang benar. Tak pastinya benar ni. Nampak? Akidah yang sahih. Nampak? Dengan sebab itulah Allah SWT menyuruh umat manusia dalam hidup dan kehidupan mereka sehari-hari beriman dan menganut agama Islam. Menganut ni apa? Kita kadang-kadang dia pergi kelok pergi lain, dia pergi cerita benda-benda lain. Kita lah ni, contohnya ialah ni rumah Allah. Ni rumah Allah surau ni. Bubur lah nama apa pun. Ni bubur nama Jerman. Surau nama. Tak apa, bubur nama apa nama Ibn Sina. Tahu tentang boleh Ibn Sina? Saya dengar Ibn Sina. Oh, ramai. Khalid Walid. Tak apa, lagi teruk. Khalid Walid lagi teruk. Lagi kuat. Siapa kata tahu cerita Khalid Walid ni? Nah, takat takwa tak ada masalah. Mubarak tak ada masalah. Syakirin apa saja. No. Rahman apa saja. Ini Khalid Walid. Oh, nama. Tak apa. Yang pastinya ialah kita nak bentuk tu. Rumah Allah ni kita nak bentuk. Nak bentuk diri kita syariah kita sendiri. Rumah Allah ni ada ke tak sangkut paut dengan kita? Ni kita baca malam ni. Cuba baca ayat tengok. Firman Allah Subhanahu wa taala. Aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Surah An-Nisa ayat 136. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada kamu, Taurat, Injil, Zabur, dan juga Mashaf sebelum tu. Nampak? Kita kata itu adalah kitab-kitab diturunkan oleh Allah, tapi mereka yang dulu duk pegang sampai lah tak betul. Sebab kitab-kitab itu tidak boleh jadi panduan lagi buat masa ni. Sebab Allah SWT turun ayat Quran ataupun turun Al-Quran untuk apa? Untuk semua dimansuhkan. Makna di hukum-hukum Taurat, Injil dan Zabur semua dimansuhkan. Yang mana hidupnya hari semuanya kena beriman dengan Al-Quran. Habis yang mereka tu duk pegang lagi kitab-kitab tu, itu mereka punya pasal lah. Dia ubah suai lah berbagai-bagai dan sebagainya. Jadi kita ni kita pegang pada apa yang kita baca malam ni.
dan juga kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum itu. Dan siapa yang kufur ingkar kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya dan rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Saya sebut sesat ni, sebut bila kita sebut sesat ni, sesat jalan tak apa, nak pergi apa nama hospital Jitra, baru ni saya nak pergi jenuh, tak mana. Itu bukan sesat jadi. Dunia tak sesat. Apa dia? Dunia takkan sesat. Nampak? Dunia takkan sesat selagi kita selagi kita ada sesama manusia, tidak akan jadi. Tapi yang jadi sesat ialah agama itu sendiri. Dan sesat inilah yang merugikan hamba-hamba Allah, tak kira siapa pun. Jadi untuk meneruskan hidup, jangan sesat. Nampak? Kita harus memahami maksud ini dengan sebaik mungkin. Jadi sesat ini, bila Allah sebut sesat tadi, apa sudah jadi? Faqad dalalan ba'idah, sesat selama-lamanya. Sesat selama-lamanya, sejauh-jauh sesat. Artinya sesat ini ialah sesat orang yang mengingkari akan Allah. Dia tak nampak Allah itu adalah Allah yang memerintah segala. Rasul itu pilihan Allah, dia tak nampak. Quran itu adalah satu-satunya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nampak benda ni, entah tentu kita takut. Kita akan kembali kepada Allah. Bila masa sesat. Bila sebut sesat, tengok ini hari apa sudah jadi. Saya baru mulakan dengan isu yang terbaru. Semua orang tahu dah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aminu billahi wa rasulih wa nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Surah At-Taghabun ayat 8. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta kepada penerangan cahaya, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah cahaya daripada Allah. Allah sampaikan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu adalah satu-satunya untuk hidup terang di dunia, hidup terang di akhir. Dalam kubur masuk Quran itulah yang dicahaya. Siapa rajin baca Quran, siapa rajin dengan Al-Quran, siapa memahami Quran dan sebagainya, dia masuk cerah. Masuk di mana? Masuk kubur. Masuk kubur macam masuk dalam gua. Masuk dalam gua, masuk kubur. Macam tu. Hei, mau apa? Cari sabar. Macam tu lah. Dah, alam tu berbeza. Sebenarnya satu alam, satu permulaan alam akhirat, alam baqa, alam kekal. Kita sudah sampai kepada alam tu. Apa? Kita ada lagi nu yang dah sampai. Maknanya kita akan sampai ke tempat tu. Nampak? Nak tunggu bila alam ni musnah belum tahu lagi. Nampak? Mana tahu Nabi tunjuk jadi-jadi. Jangan dekat. Nabi tak buat macam tu. Nabi minta macam tu. Maknanya ialah sekarang dah ada dah contoh-contoh yang Nabi Rasulullah pesan macam ni, dekat. Salah satu daripadanya ialah yang paling ketara sekali ialah malam ni juga saya sebut, mungkin orang semua teringat, iaitu laki-laki berjiwa perempuan. Perempuan berjiwa laki-laki, sehingga mereka sudah pun bertukar menjadi laki-laki, menjadi perempuan. Ini satu yang silap. Sebab laki-laki tidak boleh, wanita tidak boleh
Wanita tetap wanita. Laki-laki tetap laki-laki. Sebab itu ada lesbian lah, apalah semua. Mana boleh benda ni? Tak boleh. Salah satu daripada yang Nabi suruh, wanita lebih daripada laki dan sebagainya. Kita tak mau cakap macam tu. Satu esok dah masuk dalam bab Yaumil Akhir. Yang pasti malam ni ialah bersikap watak sebagai seorang lelaki dan watak sebagai seorang perempuan. Cukup penting. Cukup penting benda ni. Kalau kita tengok bab akidah cukup penting. Contohnya ialah wanita dengan laki-laki berbeza. Laki-laki tidak ada satu pun boleh dikatakan kalau kita tengok dalam bab akidah ni tak boleh excuse langsung tang sembahyang. Apa dia? Bab akidah salah. Tak boleh dah. Nak sembahyang tak boleh dah. Ni nak angkat tangan bertelepas. Semua tak boleh dah. Hadis Nabi, Quran tak ada sebut. Kata tak payah sembahyang. Tak ada. Bagi laki-laki. Yang ada ialah wajib. Sama ada sakit ataupun sihat dan sebagainya. Wajib kena sembahyang. Wajib tadi kena tunai. Tak kira di mana dan sesiapa. Cara dia berlainan, itu saja. Tapi bagi wanita, tidak wajib sembahyang. Sebab datang haid dia. Tengok berbeza. Mana boleh ambil hukum tu pakai pada lelaki-lelaki? Kalau semua nampak benda ni, nampak? Surau ni penuh. Surau ni penuh. Pasal apa surau tak penuh? Tiang lah tinggal. Sampai mesti baik tiang tak ramai. Ada satu masjid, saya pergi tiang ramai. Pakat duduk bersandar kat tiang. Kira tiang lebih daripada orang. Bukan jadi masalah sebenarnya. Kita tak tahu nak ambil abuan tu. Ambil abuan. Tapi hayalai reti lah tu. Nak berim lah, apalah, saham, tak saham. ASB, apalah semua faham. Yang tu semua okey. Tapi yang ni saham ni kita tak ambil. Kita tak faham. Dia bermula daripada akidah dulu. Kalau akidah kita faham, kalau kita duduk, sebab itu Imam Ghazali kata, duduk dalam majlis ilmu macam ni. Nak jadi orang yang baik, orang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Ghazali pesan kepada dia, duduk dalam majlis ilmu hak macam ni. Bukan kalam, bukan mengaji ke macam saya mengaji saya ajak, tidak. Tak tu, tak perlu, tak jadi masalah yang ni. Yang pastinya ialah duduk dalam majlis ilmu yang penuh dengan Allah janji keberkatan itu. Imam Ghazali dah bersana. Duduk tu penting. Nak duduk tak boleh. Nak duduk majlis ilmu tak boleh. Baik tu syarat nak bertaubat kata Imam Ghazali tengok. Mesti duduk dalam majlis ilmu. Kalau duduk majlis ilmu, duduk macam ni. Nampak? Baca. Kita pun tengah baca sampai satu hadis. Contohnya tadi ni. Saya baca satu hadis Nabi. Innal hasadu ya'kulul hasadan kama ta'kulun narul khatab. Sampai dah habis semua dah. Dia kata kat aku bah. Ni semua duk kata kat aku mana? Melenting apa dia? Tu belum cerita Rasulullah ke? Tu belum cerita bab lagi. Baru baca bab hasad, dengki ya. Bersih. Kita melenting ke tidak? Imam Ghazali kata siapa yang melenting duduk dalam majlis ilmu macam ni, artinya orang tu cabaran dia kuat. Mampukah dia duduk di dalam majlis ilmu? Sebab duduk dalam majlis ilmu yang dikuasai oleh Allah, penuh dengan para malaikat. Ketika itu boleh dia akur ke tidak? Apabila dia boleh akur, ketika itu khudu' dan tawadhu' dia betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Kena duduk dalam majlis ilmu. Kena duduk dalam rumah Allah ni. Kena duduk dalam macam ni. Kalau tidak,
Boleh kita baca sendiri, kita faham sendiri. Kita boleh faham sendiri, buat sendiri, boleh? Tak boleh. Gaya nak baca, mai cucu pula lah. Tengok dulu. Mai cucu dia kacau. Baru buka kita tahu. Buka. Cucu mai kacau semua Apa dah dia, apa dia main tak mah. Cucu kacau. Dia bukan apa, Allah SWT kena. Sebab itulah pilihan yang terbaik untuk orang yang disayangi oleh Allah. Nak pergi bertaubat, ciri-ciri bertaubat. Duduk dalam majlis ilmu. Ketika itu datang kesedaran diri dia. Apa kesilapan dia? Kesilapan yang pertama ialah soal akidah. Soal akidah ialah soal pokok. Soal akidah, soal pokok yang menyebabkan kita ditolak akan amal ibadat. Pahala tak dapat. Apa sudah jadi? Siapa boleh terima? Baguslah. Siapa boleh kata dia? Macam ni nak pergi mengaji. Nak pergi dengar. Tak payah. Tak payah, tak apa. Tak apa. Bila dengar TV dia ajak banyak. Apa dia? Apa zaman? Di TV ada forum perdana. Bila dengar. Betul? Ada juga sedikit sebanyak. Tapi kadang-kadang dia seronok pun lain. Kalau ikut TV dia perdana, TV perdana apa semua ni. Ikut itu boleh, salah satu inisiatif boleh kita ikut. Tetapi yang kita nak buat sekarang, ikut Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut, duduklah majlis ilmu. Nak duduk dia pun kadang-kadang, Allah, dia pening macam apa dia? Ya. Cuba kita tengok. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan, dan ingatlah Allah amat mendalam pengetahuannya Allah akan segala yang kamu kerjakan. Apa yang kita ingat dalam hati tu, dalam hati pun Tuhan tahu dah apa yang kita nak buat. Yang sono dia tuk fiqah. Apa dia? Tuk fiqah. Wah, alim fiqah ni. Dia join dengan sungguh kali itu. Alim fiqah, alim tauhid, alim usuluddin, alim tasawuf semua. Kalau untuk nak buat baik, niat dia nak punya dia. Nak buat baik dah dapat dah. Niat dia. Contoh dia, malam ni nak tidur. Sebelum nak tidur, astaghfirullahaladzim. Buat tidur. Okay. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu. Kau baca ayat kursi ke apa, bacalah. Okay. Di situ esok pagi nak sembahyang subuh, apa dia? Ya Allah, ya Tuhan, esok nak sembahyang subuh Tuhan. Bagi tahu dekat Tuhan. Esok nak sembahyang subuh. Walaupun kita tengok bola, tapi ingat sembahyang subuh. Apa tengok bola kan? Tengok pi ya. Baik tu bagi saya tengok pi. Tapi esok subuh dengan tinggal. Niat nak sembahyang subuh tu, nak salat subuh tu, sudah dapat pahala dah. Sudah dapat pahala dah. Jadi malam ni satu rahsia buka awal, iaitu tiap kali nak tidur, wasiat mesti ada kita. Wasiat artinya kita ada wasiat. Ikut contoh Nabi ialah Nabi pesan wasiat. Nak wasiat apa? Apa pun tak ada. Nak wasiat apa? Betul kan? Nak wasiat apa? Rumah ada satu. Rumah. Kereta pun ada 3 ke apa. Isteri satu. Nak wasiat apa lagi? Isteri satu. Kalau isteri itu, okeylah, memang betul pun. Nak kena wasiat, Nabi kata wasiat lah. Wasiat, masuk bubuh, baik, satu. Yang kedua ialah, kita baca balik malam ni, di segi akidah yang betul ialah, berniat nak solat subuh besok pagi.
Tiap-tiap orang malam ni dengar solat subuh besok. Kalau tak niat, rugi dia. Kalau dia matikan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa niat nak solat subuh, apa tu jadi? Rugi dah. Allah matikan sebelum solat subuh. Tak boleh. Niat kita. Niat solat subuh adalah sangat baik. Individu kita baca malam ni. Boleh ni apa nak buat apa pula ni? Ni kami pergi mengaji, Pak Syekh beritahu kata niat solat subuh. Allah buat macam tu pula. Biarlah. Abang kat isteri dia. Niatlah solat subuh. Hai, pergi mengaji baru kah? Ni pergi mengaji baru kah? Dah, ini lama dah. Dah lama dah. Sebab kita ni niat. Bila ada niat baik, salah satu baik yang terbaik ialah mendirikan salat. Salat yang paling baik ialah salat subuh yang kita akan dipanjangkan umur oleh Allah. Kita tentu minta panjang umur. Siapa minta panjang umur? Ya Allah, ya Tuhan, pendek kalau umur aku. Siapa lah suruh? Orang yang masuk tu kat masuk ni. Kan dia naik. Anak saya bawa ni. Kita perlu doa lah. Kita tak tahu tak mana lagi. Kita tak tahu. Nampak? Kita minta pada umur. Kita yang minta. Penentu dia Allah. Nampak? Allah SWT. Sebab itu pengampun tu Allah. Allah SWT pengampun. Allah SWT yang nak mengampun. Manusia takkan pengampun. Manusia tidak boleh pengampun. Manusia boleh jadi pemaaf. Ini satu rahsia kalau kita mengaji bab tasawuf ataupun kita mengaji betul-betul psikologi Islam. Manusia tidak boleh. Mana boleh? Kita nak bagi rahmat kat orang tak boleh. Kita nak bawa masuk ke dalam syurga tak boleh. Bukan kerja kita. Penentu dia Allah. Sebab itu Allah SWT pengampun. Minta. Semua orang kena minta kepada Allah. Minta melalui pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca malam ini. Tetapi sesama manusia mesti ada pemaaf. Suami isteri perlu pemaaf. Nombor satu sekali. Apa dah saya sebut Ustaz? Suami isteri mesti pemaaf. Kalau tidak bengkiang. Bengkianglah bengkiang. Saya kaunselor. Dua-dua keras. Jadi cakap masa masuk dulu apa terjadi? Jadi kata you lah. Jadi berkata you lah. You I lama-lama Cuba seorang dia pemaaf ni. Siapa kita pemaaf? Kalau kita pemaaf, kata dua orang. Di sana bagi contoh. Dua orang ni seorang pemaaf. Apa sudah jadi? Dua orang ni, kalau dua-dua tidak pemaaf, tak dimasukkan dengan jiwa pemaaf, apa sudah jadi? Kita tak boleh ampun. Yang ampun ialah Allah. Pemaaf cukup penting. Sebab jiwa pemaaf boleh jadi kita turun dia punya apa? Tak apa. Dah tak apa. Sudah. Sudah tu. Dia pam. Sudah, tak apalah. You. Betul. Bukan. Orang tak pemaaf ni. Saya nak buka minda masuk dalam bab akidah ni. Orang kalau tak pemaaf, akidah dia tak betul, dia tak akan jadi pemaaf. Dia tak akan pemaaf. Sebab akidah yang betul saja yang boleh jadi pemaaf. Sebab apa? Sebab manusia kata dia jenis fitrah. Lepas tu kita baca bab fitrah. Dikaitkan tentang fitrah manusia. Manusia tadi ialah kalau dia tu fitrah. Fitrah apa fitrah? Fitrah jinak kita. Mata tengok tani ada sini. Dia tak ada tempat lain. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita mengantuk, kita hati. Kalau kita benci, muka nak marah. Kalau kita rasa tak puas hati, kita ngomong. Apa ada ni? Itu fitrah. Fitrah manusia mengajar kita
Mendidik kita ialah akidah yang benar ini. Menjadi manusia yang baik. Manusia yang berjalan dengan jalan yang betul. Bila manusia yang berjalan di atas landasan yang betul, dia jadi pemaaf. Ingat senang kita nak maaf. Betul? Saya dia maaf. Baik tu. Nak tahu kata tuan-tuan dah mengaji malam ni, jaga baik-baik. Balik di rumah jaga baik. Pasal apa? Diuji di rumah. Betul kan maaf ni? Maaf dia tak. Akidah yang betul. Ya. Aminu billahi wa rasulih. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Surah Al-Hadid ayat 7. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan. Kebajikan ni kebajikan nak weh. Kita buat ni kebajikan. Apa buatlah. Kita tahu kebajikan, kita tahu. Siapa tak tahu kebajikan? Kita tahu. Kita sendiri tahu kebajikan. Kalau kita tak tahu kita buat kebajikan apa, saya nak beri contoh malam ni. Dengar saya nak beri contoh. Dengarlah betul-betul, ambil kesempatan. Saya penceramah di dalam penjara kepada mereka-mereka yang yang penagih ya. Yang contohlah. Bila sebut kita baca malam ni depa ni tak tahu kebajikan. Duk, hak puak tu, hak jenis dadah ni. Yang terlibat dengan dadah, dia tak tahu kebajikan juga. Saya mengajar berbelas tahun dah. Saya penceramah. Di pusat senti ni pun saya penceramah. Bagaimana kita nak pulihkan dia nak ni mendarat? Rupanya dia tak tahu kebajikan. Hal kebajikan dia tak tahu. Macam tu. Kalau dia tahu hal kebajikan, tentu dia tak mau benda tu. Tapi dia tak tahu. Bila dia tak tahu, artinya dia akan buat perkara-perkara yang boleh menyebabkan dia rugi sendiri. Contohnya ialah sedih juga. Nak bang tak apa. Dia punya ni dia tidur tak lah. Dia tidur tak bukan ada tempat. Kaki dia baru tu. Kaki dia rosak habis. Dia tak ada kebajikan langsung. Nak tunggu orang main balut ke? Nak tunggu hospital ke main balut? Nak tunggu kawan dia ke balut? Kesian tengok. Kita mesti ada kesian. Jangan benci. Malam ni saya faham, jangan benci. Saya sayang dekat dia, Pak. Saya sayang walaupun siapa dia. Selagi dia beriman kepada Allah dengan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika itu sayang saya. Saya tetap sayang kepada mereka. Bagi meneruskan hidup dia, Pak, kita kena bersama dengan dia, Pak. Mereka tak ada kebajikan. Tok ketahuan. Tak ada kebajikan. Jauhilah anak pinak kita daripada penagih ini. Najis ini sangat-sangat rugi ya. Sebab apa saya tengok cuba berjalan. Pada jalan kebaikan. Tak tahu. Sebahagian daripada harta benda pemberian Allah yang dijadikan kamu jadikannya, kamu menguasainya sebagai wakil. Wakil saja, bukan apa? Wakil. Wakil. Orang disebut wakalah apa dia? Wakil, wakalah. Nak menikah anak dia wakil kita. Wakalah. Contohnya harta dia tinggal apa semua dia wakalah. Macam mana dia nak buat benda ni? Dalam bab, kalau kita buka balik dalam bab
munakahat dengan munakahat muamalah, dua-dua saya ada muakalah ini. Jadi jangan lupa bila sebut saja wakil, kita wakil ya. Saya wakil, tuan-tuan wakil. Wakil kepada apa? Kepada apa yang Allah SWT anugerahkan kepada kita. Wakil saya. Pegang duit 100,000, 200,000. Wakil saya kepada apa? Ini saya punya. Bukan kita punya, kita wakil. Sebab itulah. Menikah. Aku nikah akan nikah. Pagi nama dahulu. Wahai. Nama sebut nama-nama lepas ni singgung pula. Kita apa? Kita sebut nama dia. Aku nikah akan nikah dengan si anu perempuan tu yang berwakil wali kepada aku. Nama dengan mas kahwin sebanyak tunai kerana Allah. Dia pun saya terima. Dia kata terima. Bagi menikah pula tu Arab. Tu Arab tu bukan arti Melayu. Yang dia arti tu Arab. Yang tu Arab dia. Dia kata qabil. Guru saya ada sebelah. Syekh Ahmad Bajani. Syekh Ahmad Bajani kata apa? Ish qabil ya akhi. Marah pun tu. Ish qabil ya akhi. Dia tanya apa saya cakap macam tu. Itu sudah tak boleh. Dia kata tak boleh. Mesti sebut nama. Tu dah. Dia tu pun pening kepala. Tok Arab tu pun pening. Mula Tok Arab tu dia ingat kita ni semua tak boleh apa benda. Jadi ada orang yang erti, saya erti, tapi saya tak boleh nak teruskan. Jadi kita pada malam ni, kita terima tak terima? Siapa terima? Laki-laki terima. Aku terima. Betul? Wakil. Itulah wakalah. Sebab itu kita ada lafaz ta'liq. Apa dia? Apa dia saya sebut? Jangan lepas peluang tu. Sebagai ayah, anak nak menikah, kita kena tahu lafaz ta'liq. Sebab lafaz ta'liq salah satu daripada ikat dia. Apa ikat? Ikat bakal menantu tu. Boleh? Kena ikat dia dengan undang-undang syariah. Di segi hukum munakahat. Ada lafaz ta'liq. Sekiranya dia tak bagi makan, dia tak bagi nafkah. Nampak? Selama beberapa hari Haji Rahman. Siapa jadi apa tu? Jadi saksi. Siapa jadi saksi? Tanya saksi tu. Kan kita tolong jadi saksi boleh? Boleh. Tok Siap masjid cukup suka jadi saksi. Pasal saksi yang belum. Saya cukup tahu. Lama dah berpuluh-puluh tahun buat kerja tu. Dan dia saksi. Cuba tanya dia balik. Dia lafaz ta'liq tadi dengar tak? Dia dah dengar. Apa? Dah habis kali-kali dah. Dia sebenarnya dia jadi saksi. Dia kena dengar sampai lafaz ta'liq tu. Lafaz ta'liq tu satu-satunya di segi hukum syariah untuk dijaga sebagai wakil untuk hidup, kalau boleh, kalau minta pertolongan Allah, hidup rumah tangga bahagia sama hidup kita seperti contoh yang dicontohi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumahku syurgaku, nama baiti jannati. Nampak sebut semua. Jadi walau macam mana pun wakil kita malam ini ialah menentukan hidup kita di dunia. Inilah soal akidah. Kan baca macam tu ya. Kita akidah dah mengaji macam tu lah kat sini. Alah aku tahu lah semua duduk kat sini. Ni duduk tang mana? Tak usah temberang dah benda ni. Benda ni tidak boleh. Tak boleh.
Sebab manusia tak boleh tengok dalam. Apa dah saya tahu? Pi jumpa tu. Depa dah kan. Pi tengok ni, tolong tengoklah sikit. Macam mana hati dia. Dia ni bagus ke tak bagus. Dia tu pun kata buka balik. Tak apa nak bagus sikit. Dia pi cari apa panggil? Apa panggil tu? Tu anak dia nak menikah, dia pi tanya apa? Anak dia nak menikah. Dia pi tanya macam mana menantu ni bagus tak bagus? Bukan macam tu. Tak betul. Dia nak kena tengok. Sebab itulah sekurang-kurang kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekurang lafaz itu mesti jelas ilmu yang ada pada kita pada hari ini. Menjelaskan ini adalah pokok dasar hidup selaku seorang suami. Bakal menjadi suami kepada seorang wanita. Kalau tidak nanti dia tak wajib wakil. Dia tak wakil. Lepas tu kita ni wakil. Hidup kita wakil kepada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita baca. Nampak? Maka orang yang beriman di antara kamu, terus mereka membelanjakan sebagian harta itu. Sebab itu harta la tulhikum amwalukum walau auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Rumah tangga tu pun dikira harta. Ikut ayat yang saya baca surah Jemaah tadi. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta membelanjakan sebagian daripada harta itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti ikut jalan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya jalan macam ni. Awak jalan ni jalan bukan Allah punya ke? Ni jalan ni. Ini bukan jalan Allah, jalan Allah lain. Jalan mana? Sebab itu depan rumah dia, maafkan saya dengan ambil hati. Depan rumah dia, ni dia punya lubang. Depan rumah dia, orang lalu pimai lubang rumah dia, ni dia satu. Saya tengok sendiri. Saya kata pasal apa? Tak ubah tak. Dia kata, ni rumah semua orang lalu ni. Nampak? Patutnya faham ayat ini ya. Jalan Allah. Mana jalan Allah SWT? Apa salah buat kebajikan? Panggil lah beberapa ringgit ya. Paling-paling pun takat 20-30 lah. Kut nombor botak. Bubuh depan rumah dia. Pakai semua macam tu. Alhamdulillah. Ini biar sampai melelong habis ada yang menyembah jatuh ke bawah semua. Itu tanda kalau kita tak faham. Kita ingat jalan Allah ni macam mana, mak? Itulah jalan Allah. Jalan kebajikan. Jalan kerana Allah. Jalan niat baik. Macam tu. Sesama manusia. Itulah jalan Allah. Padahal, mereka tetap beroleh pahala. Wa anfaqu lahum ajrun kabir. Seperti cakap ni. Kita sambung lagi di waktu yang lain. Tak boleh lah. Tak lebih belajar. Seperti cakap ni mengenai dengan Islam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kita pun cakap tu. Dengan dua tadi. Satu ialah niat sembahyang subuh. Ingat? Satu-satu. Tidak mesti. Kuliah saya mesti ada satu.
Bab semayang ada macam tu. Tapi walau macam mana pun, kita berniat nak tidur tadi dua tadi ingat. Satu wasiat, kita tak payah wasiat. Kita tak ada apa masalah. Tinggal happy lah. Mau diambil lah macam mana. Yang kedua ni, niat semayang subuh besok pagi dapat pahala. Kalau dia matikan Allah sampai ajal dia sebelum waktu subuh, artinya kita dah dapat dah pahala solat subuh. Okey, insya-Allah, mudah-mudahan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fahimna ma jahilna. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf dan apa